Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini merupakan malam Ramadan lah, di mana FJ dah upload satu video, iaitu video yang sebelum ni FJ buat jalan seram di Kulai menuju ke Pekan Nenas, di mana video tersebut telah pun dirakam sebelum bulan Ramadan lagi. Dan sebenarnya FJ ada banyak lagi video yang telah pun dirakam. FJ rasa hampir ada 10 video yang FJ dah siap rakam sebelum bulan Ramadan. Jadi perjalanan pada bulan Ramadan ni kita tak pasti sama ada nak keluarkan ataupun tidak. Tengok keadaan, bergantung pada keadaan. Kalau FJ rasa sesuai untuk dikeluarkan, FJ akan keluarkan lah. Tapi mungkin seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali saja video jalan seram yang FJ telah rakam, FJ akan keluarkan pada bulan Ramadan. Jadi video-video lain adalah berkaitan dengan reaksi seram dan sebagainya. Jadi FJ ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, di mana selalunya orang tanyalah kepada FJ, pandangan FJ berkaitan dengan FJ, kalau bulan Ramadan ni ada tak hantu? Orang akan tanya macam tu lah kan. Sama ada kalau pergi buat jalan seram ketika bulan Ramadan, adakah nanti boleh nampak hantu? Ataupun orang biasa lah, orang normal, dia pergi satu lalu jalan seram ketika bulan Ramadan, adakah dia boleh kena gangguan dan sebagainya lah. Jadi benda ni, perkara ni memang dah lama dan banyak orang tanya setiap kali datang bulan Ramadan. Jadi kalau nak jawab pada pandangan FJ bukanlah layak untuk bagi pandangan. Sebenarnya bulan Ramadan ni macam ni ke apa ke, FJ tak layak. FJ ada pengalaman, tapi FJ rasa pengalaman FJ tu adalah untuk diri FJ sendiri lah. Jadi kita rujuk kepada pakar lah. Kalau kita tengok, FJ rujuk kepada Irsyad Al-Fatwa di dalam Mufti Wilayah punya website. Dia kata okey, kita pergi pada yang konteks hadis tu lah. Dia baca sikit konteks hadis tu supaya kita faham. Iaitu maksud dia, apabila datangnya Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Jadi daripada perkataan dibelenggu syaitan-syaitan tu, maka orang faham bahawa bulan Ramadan ni tak ada hantu lah, tak ada gangguan dan sebagainya, sebab syaitan-syaitan ini telah dibelenggu. Betul, FJ rasa ramai orang berpandangan macam tu. Dan FJ dulu masa kecil-kecil pun faham macam ni lah. Kalau datangnya bulan Ramadan, memang tak takut lah kan. Kadang-kadang lepas balik sembahyang tarawih tu, tak ada kerja, pergi lalu dekat kubur, lalu dekat jerat Cina apa semua dengan kawan-kawan. Waktu tu tak takut lah pasal bulan Ramadan. Kalau bulan lain tak apa-apa nak berani lah. Ini cerita pada zaman dulu-dulu lah, zaman sekolah menengah dulu. Okay, jadi FJ pun faham yang macam tu. Cumanya dekat sini bila ada orang tanya kan, pertanyaan orang, kalau lah kata bulan Ramadan ni tak ada hantu, tak ada jin dan sebagainya, macam mana boleh ada bulan Ramadan ni ada orang yang dia mengalami gangguan lah. Contohnya orang yang kena sihir pada bulan Ramadan, dia masih kena sihir lagi, dia masih sakit, dia bukan pulih pada bulan Ramadan dan sebagainya. Kemudian ada juga orang yang dirasuk ketika bulan Ramadan, mungkin ketika proses rawatan dan sebagainya lah. Perkara ni berlaku kebiasaannya dalam proses rawatan. Okey, jadi orang tertanya, kalau lah kata syaitan itu dibelenggu, macam mana benda-benda macam tu boleh berlaku in reality lah. Maksudnya benda tu benar-benar berlaku. Jadi ikutkan dia, syarah dia ada banyak lah berkaitan dengan hadis tadi. Okay, hadis tadi merupakan hadis riwayat Al-Bukhari nombor 1899. Okay, dekat situ ada syarah banyak lagi. Okay, ada yang menyatakan bahawa ulama kata, pendapat pandangan yang menyatakan bahawa syaitan yang kena belenggu tu adalah syaitan yang ganas, yang kuat. Okey, maksudnya tak semua syaitan yang kena belenggu. Okey, yang ini dia syarah lah. Dia kata bahawa syaitan yang kena belenggu tu adalah syaitan yang kuat dan ganas. Bagi syaitan-syaitan yang mungkin tak kuat dan sebagainya, yang itu tidaklah dibelenggu. Itu pandangan daripada website Mufti Wilayah tu, yang daripada Sahih Ibnu Khuzaimah 1/188. Okey, rujukan lah. Ada teks dia tapi je tak nak baca lah kan, sebab pandangan dia macam tu. Lepas tu ada juga yang menyatakan bahawa dibelenggu syaitan itu adalah untuk orang-orang yang berpuasa lah, amalan orang berpuasa dan sebagainya,
orang berpuasa ni dia mungkin dia ada hubungan di sisi Allah SWT yang kita tak tahu, special kan. Jadi bila ada hubungan tu, mungkin amalan pada bulan Ramadan itu sendiri, maksudnya amal ibadat ditingkatkan, lepas tu dengan amalan puasa, amalan sunat, baca Quran dan sebagainya. Maksudnya syaitan-syaitan ni yang ganas ke apa, dia tak dapat nak mengapa-apakan lah orang yang sedang berpuasa itu. Itu ada sudut pandangan juga. Yang ini pandangan daripada Imam Al-Qurtubi yang dinukilkan oleh Imam Ibni Hajar Al-Asqalani. Ini pandangan yang kedua lah. Jadi berbalik kepada tu, FJ dah ceritakan berkaitan ada dua pandangan. Satu pandangan yang menyatakan bahawa syaitan yang ganas dan kuat yang dibelenggu. Tak semua syaitan, maksudnya ada syaitan yang masih tak dibelenggu dan sebagainya. Mungkin syaitan-syaitan inilah yang mengganggu manusia ketika bulan Ramadan. Kemudian satu lagi yang menyatakan pandangan bahawa syaitan yang dibelenggu tu bermaksud bererti syaitan itu tidak boleh buat apa-apa kepada orang yang berpuasa lah, dan mengamalkan amalan, menghidupkan bulan Ramadan ni dengan amalan-amalan sunat dan sebagainya. Jadi dia tak ada upayaan untuk buat apa-apa kepada orang-orang yang seperti ini, ramai orang berpuasa dan sebagainya lah. Itu pandangan yang kedua. Jadi tak kata mana betul, tak kata mana salah kan, sebab ini adalah satu pandangan. Satu lagi, ini adalah perkara gaib, kita sendiri tak tahu tentang sebenar, hakikat sebenar alam gaib. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui akan pengetahuan alam gaib ini. Jadi kita terima pandangan itu. Kemudian FJ ceritalah pengalaman FJ. So FJ waktu bulan Ramadan ada tak FJ mengalami gangguan ke dan sebagainya. Untuk pengetahuan semua, bahawa FJ ada pengalaman ketika bulan Ramadan. Waktu tu dalam proses rawatan member yang FJ cakap lah, banyak kali kan FJ cakap, FJ banyak kali bawa dia ke pusat rawatan dan sebagainya. Jadi waktu dah masuk bulan Ramadan, dah drag kepada bulan Ramadan. Kemudian ketika bulan Ramadan itu memang ada dia kena macam unconscious lah. Mungkin sama ada kena rasuk ke apa ke, tak pasti. Tapi mungkin ada benda yang merasuk diri dia tu, diri member FJ tu, dia tak kuat lah. Tak kuat seperti yang sebelum-sebelum tu lah. Maksudnya yang mungkin betul juga. Jadi pandangan FJ berdasarkan pengalaman FJ lah berhadapan dengan situasi ini, ada betulnya juga yang menyatakan bahawa syaitan yang ganas, yang kuat inilah yang dibelenggu. Bagi syaitan-syaitan biasa tu, dia tak dibelenggu. Itu ada pengalaman FJ lah berkaitan dengan pengalaman seram lah, katakan jin dengan syaitan ni ketika bulan Ramadan. So FJ terima pandangan yang tadi tu, dua-dua FJ terima. Bermaksud kalau orang itu puasa, orang itu dia amalkan, dia hidupkan bulan Ramadan, dia amalkan sunnah, dia banyakkan baca Quran, maksudnya syaitan tidak akan dapat mengapa-apakan orang tersebut lah. Maksudnya syaitan ni dia dibelenggu daripada mengganggu orang-orang yang macam ni seperti biasa, seperti kebiasaan yang dia lakukan. Kemudian kalau katakan yang diikat itu adalah syaitan yang, ataupun jin yang ganas dan sebagainya, pun kita terima juga. Sebab memang ada kes ketika bulan Ramadan, macam kes sihir dan sebagainya masih berjalan lagi. Kemudian orang sakit disebabkan sihir pun masih ada lagi. Kemudian ada orang yang kena rasuk ketika proses rawatan, ketika di bulan Ramadan benda tu berlaku lagi. Jadi pandangan tadi yang kedua-dua tu FJ terima mengikut pengalaman FJ lah. Bagi pandangan orang lain tak tahu. So kesimpulan dia, adakah kalau FJ pergi ke jalan seram, FJ kemungkinan akan diganggu dan sebagainya? Wallahualam, kita tak pastilah kan. Kalau tu pun FJ rasa kalau pergi, contohlah pergi buat rakaman jalan seram dan sebagainya, korang sendiri tengoklah kan video FJ kan. FJ pergi ketika bukan bulan Ramadan pun tak ada apa-apa sangat yang berlaku untuk konten jalan seram yang orang ceritakan sebagainya. Kalau bulan Ramadan lagilah FJ rasa mungkin tak ada apa sangat lah kot, gangguan dan sebagainya. So itulah pandangan. Kalau tanya gangguan itu, dia masih boleh berlaku lagi, dia masih boleh berlaku. Cumanya gangguan-gangguan yang berlaku itu tidaklah kuat dan kita mudah untuk menyingkirkan ataupun untuk lawan lah benda tu. Okay? So ini adalah satu pandangan je lah. Nak terima boleh, tak terima boleh. FJ, rujukan FJ memang daripada hadis dan daripada ulama'-ulama' syarah lah apa berkaitan dengan hadis tersebut. FJ bukan pandangan FJ. Yang tadi FJ cakap pengalaman FJ, kalau dia tak ikut Quran dan Sunnah, korang boleh tinggalkan. Jadi untuk konten bulan Ramadan ni, kalau korang ada pertanyaan apa-apa, tak kisahlah korang nak tanya tentang mistik ke apa ke, kalau FJ boleh jawab, FJ ada pengalaman, FJ jawab berdasarkan soalan-soalan yang diberikan. Sebab kadang-kadang memang bela juga, kadang-kadang nak sembang tentang apa kan. Kadang-kadang FJ lagi suka orang tanya, barulah FJ boleh cerita tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut lah berdasarkan pengalaman sebenar. Dan FJ akan rujuk Quran hadis lah kalau boleh, dan syarah daripada ulama'-ulama' besar. So sampai di sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay? Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.